Formula Islam bukan roller coaster punya formula, pening kepala. Bagi kita pening kepala, simple. Tapi kena faham secara betul. Lantas bila iman kita sahih, tak berlaku macam Yahudi. Sebut tentang Tuhan tapi tak betul. Tuhan ini bakhil. Ayat 64 kita bicarakan minggu lepas. Tuhan bakhil. Tapi Allah kata apa? Allah kata kedua tangan Allah terbuka. Dan kita peringatkan bahawa ayat itu ayat mutasyabihat. Ia tak boleh kita fahami dalam bentuk yang biasa. Oh, Allah berkata kedua tangannya, artinya Allah ada tangan macam kita. Haram. Haram kita berfikir seperti itu. Dia bermaksud dia ada takwil. Takwil ini dia bawa ayat tu dalam bentuk yang betul. Maksudnya Allah itu pemurah. Allah itu pemurah, bukan bakhil. Dan dia berkait, ini sebelum kita masuk ayat berikutnya, dia berkait dengan rezeki. Dalam konteks pemberian rezeki, Allah Maha Pemurah. Kita sebutkan murah rezeki, murah rezeki. Kita kena faham dulu bila kita sebut kalimat rezeki. Oh, rezeki saya lah, rezeki saya. Apa dia maksud rezeki? Rezeki. Ini rezeki, ini rezeki. Apa dia sebenarnya maksud rezeki? Kita minta pada Allah rezeki. Apa dia maksud rezeki dalam agama? Rezeki ini ialah apa-apa kurniaan daripada Allah yang boleh mendatangkan manfaat bagi kita. Itu rezeki. Rezeki ini apa-apa kurniaan daripada Allah. Dia mesti kurniaan Allah. Yang memberi rezeki itu Allah saja. Maka apa-apa yang Allah kurniakan pada kita yang boleh mendatangkan manfaat, itu rezeki. Dan ia terbahagi dua. Satu, rezeki berbentuk umum, berbentuk general sustenance. Rezeki berbentuk umum. Contoh, kesihatan, itu rezeki. Yang mana orang beriman, orang kafir pun dapat. General. Untuk semua. Makhluk Allah layak mendapat ini. Orang Islam, dia mau kesihatan. Orang kafir pun mau kesihatan. Orang kafir pun sihat. Itu dia. Jogging, laju pun mengalahkan orang Islam. Sihat sungguh. Main badminton, dia kalahkan kita. Oh, dia sihat. Dia sihat. Ini for everybody. Jadi Allah pemurah, orang kafir pun dapat kesihatan. Kemudian wang ringgit, itu biasalah. Orang kafir pun kaya raya. Jutawan, billionaire, orang kafir pun ada. Kadang-kadang ramai dia lagi berbanding orang Islam. Itu cara umum. Kemudian kita ada isteri, orang kafir pun ada isteri yang dia cintai, maka itu rezeki. Ada zuriat cahaya mata, itu pun rezeki cara umum. Jadi bukan sekadar wang ringgit, bukan sekadar harta benda. Ramai orang bila sebut rezeki, dia terbayang dollars and cents, dia terbayangkan ringgit Malaysia. Itu benar, itu rezeki, tapi bukan sekadar itu. Ada orang ringgit banyak, tapi kesihatan tak direzekikan, akhirnya jadi miskin juga. Sebab kena buat pembedahan, demi pembedahan, ubat mahal-mahal belaka, akhirnya asalnya wang banyak, tapi jadi miskin juga sebab Allah tak berikan rezeki kesihatan. Sebab itu bila kita minta rezeki, kita minta rezeki secara menyeluruh. Kesihatannya, keluarganya mendamaikan, itu pun rezeki. Ada orang duit banyak, tapi balik rumah sakit kepala sebab anak pinak memeningkan kepala. Tak ada rezeki di penjuru tu, tak damai juga. Duit banyak pun dia rasa buat apalah duit banyak, jiwa ai tak tenang. Sebab itu bila kita minta pada Allah, ingat, bukan sekadar minta kaya raya, kekayaan wang ringgit. Ya, kita mau kekayaan wang ringgit, tak kita nafikan, tapi bukan sekadar itu. Itu rezeki secara umum. Tapi ada rezeki secara khusus. Rezeki, nikmat secara khusus. Kemuncak nikmat yang khusus, kemuncaknya apa? Syurga. Rezeki yang paling special,
nikmat, kesenangan paling special, namanya syurga. Orang kafir tak dapat. Orang kafir tak dapat. Itu rezeki berbentuk khusus. Sebab tu kita minta di dunia hasanah, akhirat hasanah. Itulah doa yang Allah ajar, yang merangkumi semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta semua nikmat dunia ini, semua rezeki dunia ni, suami isteri, anak pinak, tempat tinggal, kata Imam Ibn Kathir, anak pinak, tempat tinggal, wang ringgit, ilmu, semuanya kita minta. Dalam aspek duniawi, apa saja aspek duniawi yang saya perlukan, ya Allah, rezekikan pada saya dalam bentuk hasanah, dalam bentuk yang baik, rezeki yang terbaik untuk kita di dunia, tapi ditambah wa fil akhirati hasanah, dan kita mau juga direzekikan di akhirat sana dengan sesuatu yang terbaik, syurga. Sebab doa tu special. Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua doa mesti tutup dengan ini. Bukanlah kalau tak baca dia tu bersalah, tak. Tapi sebab dia merangkumi Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi bila baca doa tu, kena faham betul, kena faham molek. Kita minta semua yang di dunia, kebaikan di dunia yang berbentuk baik, hasanah ini, rezekikan pada kami. Dan tafsir Imam Ibn Kathir cukup merangkumi. Sampai kenderaan pun termasuk dalam doa tu. Kenderaan yang baik, rumah yang selesa, termasuk dalam doa tu. Kata Imam Ibn Kathir, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenderaan yang baik dah termasuk dalam tu. Rumah yang selesa dah termasuk. Suami isteri, anak pinak yang baik lagilah termasuk. Harta benda yang halal lagilah termasuk. Sudah merangkumi. Dan akhirat, hasanah akhirat kemuncaknya, rezekinya bernama syurga. Kita minta, Allah akan berikan. Allah tidak bakhil. Allah tidak bakhil. Maka jangan jemu minta pada Allah. Apa yang kita hajatkan, minta. Sering saya ajar di sini, masa solat sujud, minta. Minta. Keluarganya mendamaikan, minta. Sujud, minta. Ask for Allah's help. Kita ada masalah apa, jiwa tak tenang, sujud, minta. Ada orang jumpa doktor, dia ni counselling, jiwa saya tak pernah tenang, dia kata. Jiwa saya tak pernah tenang. Doktor boleh bagi doa tak? Dia suruh saya bagi doa kat dia. Saya kata bukan begitu caranya, puan. That's not the way. Puan punya otak magic. Ayat ada problem, you bagi satu ayat, settle problem. Agama tidak datang begitu cara. Bukan. Pertama, puan dengan Allah bagi elok hubungannya dulu dengan Tuhan. Bersangka baik dengan dia. Jangan merungut, jangan marah Tuhan. Why me, oh God? Jangan. Nada itu jangan sebut, jangan keluarkan. Terima, ini mesti ada hikmahnya. Hubungan dengan Allah bagi betul dulu. Ini mesti ada rahsianya. Cuma saya yang tak faham. Tapi sangka baik dengan Allah mesti ada rahsianya. Itu pertama. Dan yang kedua, taat Allah dalam hidup. Fadhkuruni azkurkum. Kita bincang lama ayat tu. Ayat ni antara ayat yang special masa saya belajar kat Mesir kan. Suasana tak begitu mendamaikan. Duk cari satu formula. Akhirnya diajar ayat ni. Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Pendek. Hafal terus. Sebab kita perlukan formula. Nak hafal teruslah formula tu. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kamu ingat pada aku, nescaya aku ingat padamu. Ya Allah, cantiknya. Kamu ingat pada aku ingat padamu. Imam Hasan Al-Basri mentafsir ayat tu dengan mengatakan, jika kamu ingat kepada Allah dengan melaksanakan kewajipan-kewajipan,
Allah akan ingat kepadamu dengan menunaikan janji-janjinya. Maka saya kata kat puan tu, puan ingat ayat ni, Al-Baqarah 152. Saya nak ajar kepada puan bukan ayat doa magic, tapi bagaimana nak hidup berhadapan dengan kesemua problem, masalah, termasuk jiwa tak tenang. Sangka baik dengan Allah, hubungan dengan Allah jaga, dan ayat ni formula. Ingat padaku. Maksudnya, dalam hidup ini, taat Allah. Kita ingat pada Allah dengan taat Allah. Semayang 5 jangan miss. Jaga dia. Buat cara berkualiti. Allah janji, fazkuruni azkurkum. Janji Allah. Kamu ingat padaku dengan mentaatiku, aku ingat padamu. Tapi persoalan, bagaimana Allah ingat pada kita? Itu perlukan ulama tafsir. Iaitu, bila kita taat Allah dalam hidup, Allah ingat kita dengan menunaikan janji-janjinya kepada kita. Dia janji nak tolong kita, dia janji nak ampunkan dosa kita, bila kita patuh kepadanya, dia tunaikan janji-janji pada kita. Jadi kita hidup berdasarkan formula Allah. Dan yang ketiga, jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Doa ini boleh semua ketika, tapi carilah pada waktu-waktu yang special. Saya sering mengingatkan antara waktu special itu bila? Waktu special masa bila? Masa sujud semayang. Dan bagi orang kaum lelaki yang sering ke masjid, antara azan dengan qamat. Masa kita nak tunggu muazzin qamat, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Nanti sekejap nanti, sebelum Tok Bila qamat nak semayang, bangun nak solat, ada iqamah. Sebelum tu, waktu makbul. Dan jangan lupa, masa orang azan, waktu makbul. Mintalah. Minta pada waktu lain, ya silakan. Tapi ini waktu special yang dijanjikan, makbul doa. Masa orang azan. Sunat jawab azan, jawab. Kemudian doa. Dan ketika hujan sedang turun. Bila hujan sedang turun, itu rezeki dari langit. Tengah bawa kereta, berhenti sekejap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim, ya Allah, aku pohon padamu dalam bahasa kita. Tenangkan jiwaku yang resah dan gelisah. Berikan padaku petunjuk untuk jalan kedamaian dunia sampai akhirat. Bahasa kita. Allah Maha mengetahui, tapi adabnya betul. Minta pula pada waktu-waktu yang sunnah sebut sebagai waktu makbul doa. InsyaAllah. Kalau kita minta bersungguh-sungguh, jaga solat, taat pada Allah pada waktu-waktu begini, kita minta, InsyaAllah, InsyaAllah makbul. InsyaAllah makbul. Percaya saja.